Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau Timbalan, pengerusi jawatan kuasa surau, kaki tangan pengurusan surau, seterusnya sahabat-sahabat sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Pertama-tama dan untuk selamanya, sehinggalah kita dipanggil oleh Allah ya Subhanahu wa taala, kita sentiasa memanjatkan rasa syukur, rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada malam ini sudah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Al-ashru al-awakhir min Ramadan. Al-ashru al-awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kehebatan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di antaranya kerana ada satu malam yang hebat, satu malam anugerah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita cari, berusaha menekuni ibadat untuk mendapat kehebatan Lailatul Qadri. Jadi di antara ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita adalah menghidupkan malam-malamnya, terutamanya malam-malamnya. Jadi bila qiyamul Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan arti qiyamul lail, qiyamu layali Ramadan, terutamanya qiyamu layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, terutamanya al-ashr al-awakhir, 10 yang terakhir. Kita ni malam 20 lah. Ni dah 19 hari kita puasa, besok masuk 20. Lepas 20, 21, 22, 23 sampai 30 habis raya. Tahun depan pula kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki, tengok masa cepat saja. Kemudian nak puasa pula, tengok masa. Masa ni tak pernah dia tunggu siapa-siapa lah. Jadi kalau kita tahu begitu, manfaatkan masa. Jadi Allah dah pilih kita berada pada 10 malam terakhir Ramadan, manfaatkan, kejar Lailatul
al-qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kamu kejar dia, kamu cari dia dengan bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Mana Nabi suruh kejar, suruh cari. Jadi di antaranya Nabi sendiri mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya bangun malam dan beribadat. Jadi perintah ini bukan hanya kepada Nabi saja, terpakai kepada seluruh umat dia. Di antaranya di sini disebut dia dalam surah surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra, nama lain dia apa? Apa nama lain dia? Siapa tahu? Hafal Quran budak-budak ni. Apa nama lain kepada surah Al-Isra? Siapa tahu? Surah Bani Israel. Surah Bani Israel, Al-Isra. Kalau kita buka kitab lama-lama, kitab kuning, utamanya kitab Sairus Salikin, dia tak panggil surah Al-Isra, dia panggil surah Bani Israel. Al-Isra. Apa Allah sebut? Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Isra ayat 78 hingga 80. Jadi ayat 89, 79 hingga 80. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ingat tak? Dah hafal ya? Alhamdulillah. Dan sebahagian dari malam, disebut malam secara khusus. Kehebatan beribadat pada malam. Siang pun ibadat juga, tapi fokus itu pada malam. Siang juga ibadat, baca Quran, solat sunat, iktikaf, tapi fokus penekunan pada malam. Wa minal lail, min itu mereka yang belajar bahasa Arab litab'id, dengan arti sebahagian. Sebahagian itu bila? Larut malam. As-sulusu al-akhir minal lail. Terutamanya 1/3 yang akhir pada malam. Itu sebahagian malam. Bila sebahagian tu? 1/3 yang akhir malam. Waktu bila kita bersahur. Itu as-sulusu al-akhir minal lail. Waktu sahur itu waktu utama beribadat. Itu utamanya. Pukul berapa? Pukul 4, 4:30 sampailah merapati subuh. Itu waktu as-sulusu al-akhir. Ketika itu Allah turun ke langit dunia dan dia Allah offer, tawar kepada kita. Barang siapa berdoa, aku terima. Barang siapa bertaubat, aku terima. Tengok. Bila berlaku itu? As-sulusu al-akhir minal lail. Waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka ini banyak beristighfar pada waktu sahur. Digambarkan begitu. Lalu Allah suruh, wa minal lail, sebahagian malam. Maka hendaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun tahajud, solat, hidupkan malam. Nafilatan lak, sebagai ibadat tambahan. Tambahan kepada ibadat fardu. Tambahan kepada ibadat fardu. Berapa waktu solat? Yang fardu 5 waktu. Jadi malam ini tambahan. Dipanggil nafilah. Salatu an-nafilah ataupun an-nawafil merujuk kepada
solat sunat. Dipanggil nawafil. Kita belajar bab fiqh, dia ada salawat an-nawafil ataupun nafilah. Solat sunat. Solat sunat yang utama di antaranya yang mengiringi solat fardu, qabliyah, ba'diyah. Ke ba'diyah dulu baru qabliyah. Qabliyah dululah. Qabliyah maknanya sebelum, ba'diyah selepas. Qabliyah dipanggil rawatib, salatul rawatib. Itu utama. Kalau boleh di bulan Ramadan ini, jangan pernah lalai untuk solat qabliyah, ba'diyah. Jangan pernah cuai. Hebat itu. Ya, solat rawatib. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar, mudah-mudahan, nescaya tu asa. Di dalam Al-Quran asa dengan arti pasti. Bila terjemah mudah-mudahan, nampak seperti mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi asa dalam Al-Quran dengan arti pasti. Seperti kalimah la'alla, la'allakum tattaqun, agar, pasti kamu akan mendapat taqwa. Asa sama juga. Agar Allah Ta'ala membangkitkan kamu, wahai Muhammad, di akhirat, di tempat yang terpuji. Tengok mahmudah, maknanya yang dipuji. Di antara orang belajar bahasa Arab, di antara istiqaqat, mustaqat, daripada perkataan, dia ada kumpulan dia. Ahmad, Hamid, Mahmud, Hamid, Muhammad, Hamidah, semua tu. Itu anak beranak dia. Dipanggil mustaqat. Satu kumpulan perkataan. Satu kumpulan perkataan. Kalau kita kitab, kita ada kitab, kita ada katib, kita ada katabah, kita ada yaktubu, kita ada kitabatun, kita ada maktub, kita ada maktab, kita ada maktabah, kita ada kutayyib, kita ada kataib, kita ada katibah. Semua satu kategori. Satu kategori bermula daripada asal perkataan ataupun huruf kaf, ta, ba. Itu dipanggil mustaqat dalam bahasa Arab. Jadi bila disebut maqamah mahmudah, satu kategori dengan nama sendiri Nabi SAW, Muhammad. Muhammad yang terpuji, mahmudan yang dipuji. Satu kategori itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia, Allah beri kepada junjungan Nabi SAW maqam Muhammad namanya, yang terkenal di langit dengan nama Ahmad. Di akhirat diberi maqam yang lebih hebat, maqam mahmudah. Tengok kehebatan junjungan Nabi. Hebat di atas dunia ketika hidup atas dunia, dan bila mati, mangkat, wafat di akhirat, kehebatan ini tetap ya kepada Nabi SAW. Tak ada beza. Kehebatan junjungan besar Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Wa qul rabbi, ini doa. Doa yang bagus kita baca bila kita solat malam. Doa ni. Wa qul, dan kamu bacalah wahai Muhammad, dengan arti kamu panjatkan doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku. Dia buang ya di situ. Kita tengok dalam Al-Quran tak ada ya, tapi ba itu baris bawah menunjukkan ada ya yang dibuang. Jadi terjemahnya Tuhanku. Tuhanku, tapi ya tak ada. Terjemahnya Tuhanku. Adkhilni, masukkanlah aku.
mudkhala sidqin, di tempat masuk yang benar. Apa maknanya? Tempat masuk yang benar adalah di dalam urusan agama, dengan arti apa yang dilakukan bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita berdoa, apa yang kita buat daripada pagi kita bangun sampai kita tidur sekarang, kita hendak apa yang kita buat itu bertepatan dengan taufik Allah. Maknanya tidak menyalahi syariat. Daripada awal kita bangun tadi sampai sekarang, sampai tidur sekarang, tidak menyalahi syariat. Allah pandu je kita apa yang kita buat supaya diredai oleh Allah. Tu di antara maksud Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Di dalam keadaan yang benar. Dengan arti dari segi ibadat, amalan pun benar, bertepatan dengan sunnah, dengan kehendak Allah. Itu zahir. Dari segi batin pun benar. Kita masuk solat, di antara mula-mula kita masuk solat, apa dia mula sekali? Apa dia mula sekali kita solat? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kita nak solat. Kemudian di dalam takbiratul ihram ada apa tu? Ada niat. Niat itu kita minta keikhlasan. Bila ada ikhlas, betul hadir al-ikhlas di dalam niat, itulah dia permulaan yang benar. Sampailah kita beri salam, markah 100% daripada mula kita bertakbiratul ihram. Sampailah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, keluar pun tengok markah tak jejas 100%. Sebagaimana mula-mula. Pasal apa? Cara pembukaannya pun dah betul dah. Sama juga kita puasa. Daripada awal Ramadan dengan keikhlasannya, dengan kehebatannya, jaga adab-adabnya, jaga etikanya, tata caranya, dapat markah 100%. Sampailah ke maghrib kita buka puasa, markah 100%. Begitulah hari kedua, ketiga, sampai hari ke-20 besok. Sampailah habis Ramadan, sampai puasa. Tengok, kita minta begitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara maksud Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah aku dengan tempat keluar yang benar. Masuk di dalam solat tadi ikhlas, keluar pun markah 100%, penuh dengan keikhlasan, tidak dicemari oleh sifat riya, takabbur, ujub, tak ada. Itu maknanya, masuk pun betul, keluar pun betul. Baru sempurna ibadat. Daripada awal Ramadan, solat tarawih sebagai contoh, tak pernah cuai. Sampailah habis Ramadan, habis-habis malam raya, dah tak ada tarawih dah. Sama, tak ada beza. Bukan rajin minggu pertama saja, minggu kedua saja, tak ada. 10 terakhir makin malah dia. Itu tak betul. Banyak baca doa ni supaya diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Ini di antara bentuk doa istiqamah. Minta istiqamah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Pendek saja doa dia, tapi implikasinya besar dalam kehidupan. Kalau doa ni tak hebat, Allah tak akan ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajar khusus, suruh bangkit malam, baca doa ni wahai Muhammad. Maknanya khitab itu memang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi amalannya juga terpakai kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana kita semualah. Apa makna dia tadi tu? Waj'alli, dan jadikanlah aku di sisimu sultanan, kekuasaan, dan juga penolong. Kekuatan kita minta kepada Allah, dan engkaulah ya Allah sebagai penolongku. Kata sebahagian ahli tafsir, di antara makna doa ini ialah
Kita minta kepada Allah supaya kita mati karan, masuk tu mati, masuk alam barzakh. Kita mati karan di dalam husnul khatimah, tanda kematian orang soleh. Bila mati masuk dalam alam barzakh, mudkhala sidqin, dalam keadaan husnul khatimah, masuk kubur lah mudah. Kemudian bila bangkit karan, bangkit itu keluar dari alam barzakh untuk menuju ke alam akhirat, ke mahsyar. Bangkit itu biar benar, dengan arti mati pun baik, bangkit karan pun baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok satu doa yang hebat, yang perlu kita amalkan bila kita bangun malam. Dan kita baca doa ini, ya sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, juga muslimat, kaum ibu pun boleh amalkan. Walaupun mereka ni tak boleh solat, tak boleh puasa, dan doa daripada Al-Quran, yang tak boleh solat, tak boleh puasa, boleh baca dengan niat doa zikir. Walaupun tak boleh solat tahajud, tak boleh puasa, tetapi mereka ini tidak dihalang untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk bersalawat, untuk berzikir. Kalau kena malam tu Lailatul Qadr, mereka pun dapat fadilat yang sama. Dan kehebatan itu disebut oleh setengah tuk-tuk guru, bermula dari maghrib lagi. Memang Allah nak beri kepada kita. Bermula daripada maghrib, dengan arti kalau malam ni Lailatul Qadr, dia mula start maghrib tadi lagi. Orang solat maghrib dapat, orang berzikir pun dapat, solat isyak dapat, tarawih dapat, witir dapat. Tapi kehebatannya tak samalah dengan mereka yang menghidupkan seluruh malam. Orang ni buat banyak, mana sama dengan yang buat sedikit. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat tetap dapat, tapi dapatnya tak sama. Yang menghidupkan seluruh malam, dia dapat banyak. Usaha dia, ketekunan dia. Tengok, ya doa ini. Setiap malam, ya kalau boleh, sepanjang 10 malam terakhir, baca doa ni. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Surah apa? Al-Isra ayat 80. Surah Al-Isra ayat 80. Balik rumah buka Quran, tulis, baca satu ayat saja doa. Ya, kehebatan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa tadi mula tadi, tak ingat saya. 10 suku. 5 minit lagi insya-Allah ya. Minta maaf ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, sebagaimana yang diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ardhah, awala adulluka ala abwabil khair, mahu ke tidak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang merupakan pintu-pintu kebajikan. Nabi offer kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni, ya sahabat-sahabat sekalian, di antara sahabat yang ramai-ramai sahabat tu, dia ni suka tanya soalan yang ganjil-ganjil, soalan yang pelik-pelik. Mu'adz bin Jabal. Sebab itulah dia ni di antara sahabat yang banyak tahu halal dan haram. Pasal dia suka bertanya. Nabi pun dah beri panduan. Di antaranya miftahu al-ilmi as-su'al atau kama qala. Kunci kepada nak tahu ilmu, banyak tanya. Wa shifa'ul jahl atau kama qala, ialah banyak soal. Banyak dilontarkan soalan.
Ubat kepada kejahilan, ubat kepada kejahilan ialah tanya. Muaz bin Jabal di antara sahabat yang banyak tanya, dan dia tahu banyak benda. Sebelum hadis ni, panjang lagi hadis ni, dia tanya Nabi, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku apakah dia amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam surga. Apakah dia amalan yang paling baik di sisi Allah dan yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soalan Muaz ni. Soalan Muaz ditanya yang paling. Tak ada. Ya Rasulullah, apakah syarat takwa yang paling minimum? Tak ada. Apakah ya Ustaz, apakah markah luluh yang paling minimum? Ustaz pun jawab, 50 luluh dah. Dia berkata, okeylah, saya boleh 50 pun syukur dah. Tak payah A dah. Itu bukan soalan sahabat. Soalan sahabat, apakah dia cara markah nak dapat A bintang, A++, apa cara dia? Itu soalan Muaz bin Jabal. Tengok hebat. Sebab itulah mereka hebat. Pasal soalan hebat dan amalan pun hebat, mereka pun jadi hebat. Ini para sahabat, ya. Apa jawapan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam? Pintu kepada kebaikan itu adalah berpuasa. Yang pertama, banyak puasa. Yang kedua, as-sadaqah, banyak sedekah. Dan yang ketiga, wa qiyamun fi jawfil lail. Ni tajuk kita, ialah qiyam, bangun solat beribadat pada tengah malam. 3 benda, pintu kebajikan, kebaikan. Puasa, kerana puasa ini junnah, perisai kata Nabi. Kemudian sedekah, pasal sedekah tukaffirul khati'ah, dia boleh menghapuskan dosa, menggugurkan dosa. Dan yang ketiga, qiyamun fi jawfil lail, bangun malam beribadat. Tengok jawapan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun baca ayat Allah dalam surah apa ni? Tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah apa? As-Sajdah. Tiap pagi Jumaat. Tak tahu, saya ikut kepala lah. Tiap pagi Jumaat Nabi baca surah tu, gambaran kepada ini dia makam hamba Allah yang hebat. Tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur mereka. Gambaran kepada mereka ni bangkit. Mereka ni bangkit tengah malam beribadat. Gambaran kepada insan al-mu'min al-muslim yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, itu yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni saya ada bawa kotak malam ni, kotak derma ada belakang sana tu. Jadi di antara derma yang kita kumpul ialah untuk menaja iftar di negara umat Islam yang miskin, di antaranya Kemboja lah, Kemboja, Bangladesh, Sri Lanka. Sri Lanka sekarang ni dah kira seperti muflis lah. Jadi mereka ni memerlukan bantuan daripada kita lah, umat Islam. Jadi ada sahabat-sahabat saya daripada Sri Lanka, dia cerita, dia kata al-awda' sa'bah jiddan huna, dia kata keadaan memang payah sekarang ni. Tak ada cash, barang pun kurang, kalau ada barang pun mahal. Duit dia sekarang ni berapa? Dulu keadaan biasa dulu, kalau RM1 sama dengan LKR rupi Sri Lanka dalam 47-46 RM1 kita. Sekarang ni, hari ni RM77. Naik mendadak. RM1 RM77.
Sebelum minggu lepas RM1.47. 47 naik 77, hampir separuh. Tengok gambaran. Jadi dengan bantuan kita mudah-mudahan kita sudah menyuntik kegembiraan ya kepada mereka. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.